Siti Farazila binti Abdul Sani dan nomor kad matrik saya ialah BP19110216. Saya akan membentang pada bahagian pengenalan. Okey, René Descartes dilahirkan pada 31 Mac 1596 di sebuah bandar kecil bernama La Haye di Touraine, Perancis. Dan beliau meninggal dunia pada umur 54 tahun pada 11 Februari 1650 disebabkan oleh radang paru-paru. Okey, rumah kelahiran René ni dia masih kekal berdiri sehingga hari ini, dan bandar kecil Haye telah ditukar namanya kepada Descartes sebagai tanda peringatan buat beliau, buat René Descartes tu. So, nama René Descartes adalah nama yang digunakan oleh Descartes semasa beliau di Perancis. Beliau mengejar namanya Des jarak Cartes untuk menyembunyikan identitinya. René Descartes ni merupakan daripada keluarga bangsawan. Sebab bapanya Joachim merupakan seorang peguam dan ahli Majlis Parlimen British, manakala ibu beliau yang bernama Jean Brochard merupakan daripada keluarga saudagar dan pegawai kerajaan. Jadi pada tahun 1604 sehinggalah 1612, René ni dia mendapat pendidikan awal di Jesuit School de la Flèche. Di sanalah René Descartes belajar ilmu logik, falsafah, matematik dan juga ilmu fizik. Tapi pada umurnya 1 tahun, ibu beliau telah meninggal dunia disebabkan oleh tuberkulosis. Jadi beliau si René Descartes ni sering mengembara ke pelbagai tempat, di antaranya ialah Switzerland, Belanda dan Itali. Beliau banyak mengarang ilmu falsafah, metodologi dan ilmu yang paling digemarinya ialah ilmu matematik. Di sepanjang hidupnya, Descartes telah banyak menerbitkan pelbagai buku yang terkenal seperti Rules of the Direction of the Mind, The World, Le Monde dan banyak lagi. Jadi banyak sumbangan yang telah diberikan oleh Descartes. René Descartes ni menjadi tokoh dan ahli fikir yang berpengaruh pada zaman moden. So, zaman moden ni dalam sejarah, zaman falsafah moden mula muncul di barat apabila tercetusnya krisis di zaman pertengahan selama 2 abad, iaitu abad 14 hingga abad 15, dengan kemunculan gerakan Renaissance. Jadi Renaissance ni ialah iaitu maksud dia kelahiran semula. Dibagi merupakan nama yang digunakan untuk revolusi kebudayaan dan pemikiran di Eropah yang bermula di Itali pada abad ke-14 dan kemudiannya merebak ke Perancis, Sepanyol, Jerman, Belanda, England dan ke negara-negara Eropah yang lain. Jadi Renaissance adalah zaman perkembangan peradaban yang berlaku selepas zaman pertengahan. Sehinggalah Renaissance ni wujud sehinggalah kemunculan zaman moden. Pada zaman moden ni lah banyak ahli-ahli fikir, ahli-ahli falsafah yang muncul, dan antaranya ialah René Descartes. Selamat sejahtera, nama saya Arnold Gohan John Pudon. Saya akan membentangkan ketepatan berkaitan dengan pengetahuan semajadi, innate knowledge, oleh René Descartes. Innatisme adalah doktrin dan epistemologi yang menyatakan bahawa minda dilahirkan dengan idea atau pengetahuan. Oleh itu, minda bukanlah kosong semasa dilahirkan. Innatisme menegaskan bahawa tidak semua pengetahuan diperoleh daripada pengalaman dan panca indera. Plato dan Descartes adalah ahli falsafah termuka
dalam perkembangan inetisme dan tanggapan bahwa akal sudah dilahirkan dengan ide, pengetahuan dan kepercayaan. René Descartes mengatakan sesetengah ide manusia adalah asalnya semula jadi. Dalam falsafah dan psikologi, innate idea atau idea semula jadi adalah konsep atau item pengetahuan yang dikatakan universal bagi seluruh umat manusia. René Descartes mengatakan bahawa terdapat tiga jenis idea semula jadi, iaitu idea Tuhan, idea pikiran dan idea badan. Dalam surat kepada Elizabeth, Descartes memasukkan yang keempat, iaitu idea penyatuan. Dalam analisis idenya tentang Tuhan, Descartes menemukan bahawa ia adalah semula jadi kerana tidak bersifat kebetulan atau palsu, sesuai dengan tuntutan teologi bahawa Tuhan bukanlah material. Analisis Descartes menyimpulkan bahawa asal-usul reality object mesti ada pada Tuhan. Seterusnya, Descartes memperkenalkan gagasan idea utama. Inti dari pengertian ini adalah bahawa isi daripada beberapa idenya mungkin berasal dari hal-hal yang terletak di luar pikirannya. Analisis Descartes juga menunjukkan bahawa isi daripada idea semula jadi berasal dari perkara-perkara yang ada secara bebas dari pikirannya. Itu saja daripada saya. Saya akan kembali kepada pemenang seterusnya dan terima kasih. Halo, nama saya Ikena Rasetol. Saya akan membentangkan dua teori René Descartes, yaitu teori utama dan teori etika. Menurut René, pada dasarnya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar bagi manusia adalah dengan melalui dua cara, yaitu mendasarkan diri kepada rasional dan mendasarkan diri kepada pengalaman. Ini bagi teori utama René. René adalah seorang rasionalisme. Dia ada menyatakan mengenai pandangan bahwa kita boleh memperoleh pengetahuan tentang dunia dengan menggunakan akal budi. So, menurut René, oleh kerana dia lebih memfokuskan dalam rasional, dia menekankan bahwa kebenaran adalah satu hal yang harus diperjuang untuk mencapai sesuatu kebenaran itu, dia memerlukan daya pemikiran yang pelbagai. Bagi rasionalisme. Yang kedua adalah mendasarkan diri kepada pengalaman. Mendasarkan diri pada pengalaman ini di mana René ada mengatakan ahli rasionalisme ini dia menggunakan metode deduktif untuk menyusun pengetahuannya. So, cara yang digunakan dalam penakulan mereka adalah bersumberkan dari idea yang jelas dan diterima, yaitu bukti lah. So, menurutnya lagi, idea ini sesuatu yang bukan diciptakan oleh pemikiran manusia, melainkan dia wujud sebelum pemikiran manusia. Dia juga mengatakan pemikiran manusia dia hanya berfungsi untuk mengetahui prinsip tersebut sebagai suatu pengetahuan. So, prinsip itu sendiri sudah wujud dan bersifat keutamaan yang dapat diketahui manusia sebelum kemampuan berfikir rasionalnya. So, dia mengatakan lagi, pengalaman ini dia tidak menghasilkan prinsip, dia hanya mengetahui prinsip sebelum penakulan rasional. Sebab itu kita tahu sesuatu itu terjadi, kejadian tersebut. Bagi René, bagi teori René yang kedua adalah etika. René Descartes adalah seorang yang ahli falsafah yang tidak terkenal dengan sumbangan dalam etika, sebab René lebih memfokuskan kepada idea-idea seperti epistemologi dan metafisik. René ada menjelaskan mengenai pandangan
terhadap etika dalam buku yang ditulisnya, yaitu The Course on the Method and Meditations on First Philosophy. So dalam buku ini dia ada menerangkan mengenai etika menurut pandangan dia, tapi dia tidak menjelaskan dengan lebih terperinci. Meskipun begitu, Rene ada menyatakan bahwa tujuan falsafah tersebut adalah untuk merealisasikan hidup yang bahagia, yaitu manusia dia dapat menikmati suatu kebahagiaan yang sudah dapat dicapai dalam hidupnya. Seterusnya manusia ini dia ada satu cara untuk mendapat kebahagiaan ataupun ketenangan dalam hidup, yaitu manusia ini dia perlu melakukan sesuatu yang benar. Jadi ini menunjukkan bahwa Rene ini dia mendorong orang untuk menganalisis segala sesuatu menggunakan view ataupun pandangan yang dikendalikan oleh perasaan. So dia macam insting, kalau itu baik kita perlu lakukan itu. So kita ini dapat melihat dalam dua idea ni idea Rene ni dia bertentangan, tapi dan ini juga membuktikan yang Rene ni dia menggunakan iman untuk membenarkan sesuatu. Terima kasih. Saya Gura Shutako. Hari ini saya akan membentangkan isi saya, iaitu metode cogito dan juga dualism René Descartes. Yang pertama ialah metode cogito, di mana membawa maksud metodik doubt, iaitu dimulai melalui metode keraguan dengan meragukan sesuatu. Hal ini kerana untuk manusia mencari kebenaran sesuatu benda. Metodik doubt ini dapat membantu manusia untuk mencapai matlamat yang ditujui. Terdapat 3 jenis mediation Descartes. Yang pertama ialah fabricated, iaitu bermaksud penemuan minda. Yang kedua ialah adventitious, di mana sensasi yang dihasilkan oleh perkara fizikal dan mental. Kedua-dua ini, fabricated dan adventitious ini, tidak dapat dimanipulasi. Manakala idea yang ketiga, iaitu innate, merupakan sesuatu yang semula jadi. Descartes menegaskan bahawa idea ini boleh dikaji tetapi tidak boleh dimanipulasi. Sebagai contoh, idea innate ialah kewujudan Tuhan dan juga the idea of mind. Selain itu, René Descartes juga mempunyai teori yang terkenal, iaitu dualism, yang bermaksud manusia seolah-olah mempunyai dua jenis sifat, iaitu fizikal dan mental. Sebagai contoh, saiz, berat, ukuran bentuk dan warna. Dalam teori dan tesis terkenal beliau, iaitu mind-body dualism, beliau telah menegaskan bagaimana minda berinteraksi dengan pemikiran manusia. Beliau juga telah menjelaskan bagaimana minda boleh menyebabkan beberapa anggota badan kita untuk bergerak. Terdapat 3 jenis dualism interaksi. Yang pertama ialah interactionisme, di mana pertemuan minda dan badan ataupun lebih dikenali sebagai peristiwa fizikal dan mental. Yang kedua ialah epiphenomenalism, di mana ia merupakan jawapan kepada bagaimana masalah immaterial harus dielakkan. Yang ketiga ialah parallelism, iaitu mengekalkan kedua alam secara utuh tetapi menolak semua interaksi kausal di antara mereka. Kesimpulannya, René Descartes menegaskan bahawa kebenaran kewujudan Tuhan adalah benar-benar nyata. Hal ini kerana bukti kewujudan makhluk yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nama saya Habibi bin Nur Ibnur, BP 1911010150. Pada kesempatan ini saya ingin membentangkan tajuk kajian berkaitan sumbangan Rendeskat dan idea semula jadi dengan membuat penggulungan ataupun kesimpulan secara keseluruhan berkaitan tajuk kajian kami. Secara keseluruhannya dapatlah dilihat ya berkaitan dengan latar belakang sejarah kehidupan René Descartes sebagai seorang ahli falsafah Perancis, terutamanya dalam bidang pemikiran-pemikiran baharu yang telah dicetuskan pada abad ke-14 dan abad ke-15. Dan kalau kita melihat sendiri kesungguhan beliau dalam mempelajari pelbagai bidang ilmu pada ketika itu, pada era zaman Renaissance ataupun zaman pertengahan, telah membolehkan beliau dinobatkan sebagai ahli falsafah pada zaman moden. Kesungguhan beliau mempelajari dalam pelbagai bidang ilmu seperti matematik, metafizik, epistemologi, membolehkan beliau mendapat gelaran sedemikian. Sumbangan yang telah diberikan merupakan idea semula jadi, idea pemikiran semula jadi yang telah dicetuskan oleh beliau, mengatakan bahawa manusia ini telah pun mempunyai pengetahuan yang sedia ada semenjak sebelum lahir lagi, dan ia telah bersepadu dengan Tuhan sebagaimana yang telah dibentangkan oleh saudara Arnold sebentar tadi. Selain itu, sumbangan beliau juga tidak tertumpu hanya kepada satu bidang semata-mata, tetapi juga beliau memfokuskan kepada berkaitan pengkritikan berkaitan etika dalam falsafah, di mana beliau sangat tidak bersetuju ataupun tidak berapa minat untuk membahaskan berkaitan dengan etika-etika tersebut. Seterusnya, saudari Gurashwita juga ada mengatakan bahawa terdapat dua lagi idea utama beliau dalam sepanjang kehidupan beliau, di mana iaitu berkaitan dengan Cogito ergo sum dan juga idea dualism. Baik, sebagai pelajar, apa yang kita dapat simpulkan di sini, kita hendaklah mengambil iktibar ataupun mengambil ibrah daripada kesungguhan beliau dalam membuat dan menuntut ilmu. Jadi sebagai mahasiswa, saya percaya kita semua mempunyai tekad dan juga mempunyai matlamat untuk direalisasikan, yaitu untuk berjaya. Jadi apa salahnya sekiranya kita mengambil yang baik daripada beliau, walaupun terdapat sesetengah daripada ide-ide beliau yang sekarang tidak lagi relevan pada masa ini. Tetapi apa yang baik kita boleh ambil daripada beliau lah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Saya ingin mengucapkan ribuan